لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesihatan, di mana pada tahun ini kita berpeluang untuk menyambut sambutan Idul Adha bagi tahun 1444 Hijriah, di mana sambutan ini memperingatkan kita dengan ibadat penting yang berlaku serentak dengan sambutan Hari Raya Idul Adha pada setiap tahun. Yang pertama ialah ibadat haji, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun menjemput hamba-hambanya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki menunaikan ibadat haji sebagai menyahut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mendoakan supaya sahabat-sahabat kita, kaum keluarga kita yang berpeluang untuk menunaikan ibadat haji dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan haji yang mabrur, yang mana balasannya ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, kita yang tidak menunaikan ibadat haji disunatkan melakukan ibadat korban dengan melakukan sembelihan binatang-binatang yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, bila kita sebut tentang ibadat korban ini, ada satu surah yang pendek dalam Al-Quran disebut sebagai surah Al-Kautsar, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kamu wahai Muhammad Kautsar. Kautsar daripada perkataan kathrah ataupun banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang banyak. Makna Kautsar ini di mana kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sama ada dalam bentuk ilmu ataupun dari sudut amalan ataupun dari sudut kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurniakan kemuliaan dengan pangkat kenabian, baginda juga diturunkan Al-Quran, dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga diturunkan agama yang benar, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga boleh memberi syafaat kepada umatnya. Juga disebut antara maksud Kautsar ini ialah satu sungai yang ada dalam syurga. Sungai ini digambarkan sebagai airnya yang putih, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih sejuk daripada salji, dan sifat-sifat yang lain, di mana mereka yang dapat meminumnya tidak akan dahaga selama-lamanya. Setelah Allah menyebut tentang kurniaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah sebut
satu ayat lagi, fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu berterusan menunaikan solat dan juga melakukan sembelihan. Para ulama misalnya Ibnu Katsir menyatakan bahawasanya yang dimaksud ialah dengan an-nahr ialah sembelihan kurban yang ditunaikan selepas seseorang menunaikan ibadat haji. Jadi ini menunjukkan bahawasanya solat dan juga melakukan ibadat kurban itu ada sesuatu perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah mesej daripada ayat ini mengisyaratkan kepada kita supaya menghargai kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan dengan kebaikan yang banyak, dengan kita mensyukuri nikmat tersebut, dengan kita mematuhi segala perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan mengamalkannya, dan dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh agama kita. Kemudian di hujung ayat tersebut Allah menyebut inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang membenci kamu ialah mereka yang terputus dari segi kebaikan. Maknanya di sini ialah keseluruhan ayat ini menekankan kepentingan menunaikan solat dan melakukan ibadat kurban. Iaitu antaranya ialah bagi kita yang tidak berpeluang untuk menunaikan ibadat haji, disunatkan melakukan solat Idul Adha dan juga menunaikan amalan berkorban dengan menyembelih lembu, kambing, biri-biri, unta atau binatang-binatang yang disyariatkan untuk melakukan kurban. Jadi bila kita bercakap soal penunaian ibadat haji dan juga amalan kurban yang berlaku serentak dengan sambutan Idul Adha pada setiap tahun, ia juga menghendaki kita untuk melakukan ibadat tersebut dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya Allah sebut dalam Al-Quran, Allah tidak mahu daripada korban itu dagingnya ataupun darah yang mengalir daripadanya, tetapi Allah nak supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam persoalan agama ini, kadang-kadang ada orang yang tahu sesuatu kebaikan, tetapi dia tak ada kemampuan untuk menunaikannya. Sebagai contoh, ibadat korban itu adalah satu ibadat yang disunatkan, yang mempunyai pahala yang besar. Tetapi tidak ramai yang melakukannya kerana ikhlas kepada Allah SWT, mungkin kerana sekadar untuk makan daging yang disembelih atau sebab-sebab yang lain. Jadi sebab itulah kita hendaklah kembali kepada perintah asal agama kita, iaitu dengan kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya segala amalan yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan memberi kesan dalam pembentukan jati diri Muslim, dan kita akan menjadi Muslim yang lebih baik daripada satu tahun kepada satu tahun. Ibadat korban ini ataupun ibadat haji adalah satu proses pentadbiran jiwa kita untuk kita menjadi lebih baik sehingga kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sejahtera, hati yang tunduk, hati yang tulus ikhlas, menjadi hamba Allah yang mengabdikan diri
mengabdikan kehidupan hanya semata-mata untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, menunaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan dengan segala nikmat, dan kita mengharapkan supaya kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan kita dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.